Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terutama sekali saya nak ucapkan selamat datang ke webinar kita pada kali ini yang akan membahas topik yang sangat menarik bagi saya. Sebelum kita mulakan sesi ini, saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu, iaitu Muhammad Aiman bin Abdul Rahim sebagai moderator anda pada hari ini. Pada hari ini kita ada 5 orang ahli panel yang akan mengulas topik kita, dan untuk maklumat, ahli panel kita merupakan pelajar dari jurusan ISMP Geografi semester 4. Saya perkenalkan nama ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Fatin. Panel kedua, Saudari Nur Izzati. Panel ketiga, Saudari Sofia. Panel keempat, Saudari Rahimah. Dan kelima, Saudari Nur Fazila. Berikut adalah nama-nama panel kita hari ini. Baiklah, topik yang kita akan ulas membincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan pelarian yang merupakan krisis kemanusiaan sejagat. Umum mengetahui, maksud pelarian ialah secara umumnya seseorang yang dipaksa untuk menetasi sempadan antarabangsa dan tidak dapat pulang ke negara atau pertempatan asal. Saban hari, kita sering mendengar tentang isu penindasan di Syria, Iraq dan Palestin. Namun begitu, timbul pula isu di mana isu pelarian etnik Rohingya. Apakah isu pelarian etnik Rohingya ini? Maka, apa memang masa, kita menyebut ahli panel pertama kita, Nur Fatin binti Ali, untuk membahaskan lebih lanjut berkaitan dengan isu pelarian Rohingya ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin binti Ali. Pertama kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada moderator kita dan ahli panel kita pada hari ini. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu isu pelarian etnik Rohingya. Sejarah pelarian etnik Rohingya. Rohingya ini berasal daripada Myanmar, hidup secara diaspora selepas lari akibat ditindas dan diseksa oleh tentera yang memerintah. Diaspora ini bermaksud iaitu bangsa ataupun etnik yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air mereka sendiri. Sejarah yang berkaitan etnik ini berasal daripada Arakan yang kini dikenali sebagai Rakhine, sebuah pusat penyebaran Islam suatu ketika dahulu. Mereka ini tidak mendapat hak kerakyatan di negara sendiri disebabkan pengumbalan undang-undang berhubung kewarganegaraan. Berlaku pertikahan kaum dan penghapusan etnik Muslim Rohingya oleh penganut Buddha. Demi kelangsungan hidup dan nyawa, mereka ini menyeberangi sungai Naf masuk ke sepadan Bangladesh. Dan perkara ini menjadi rumit apabila kerajaan itu sendiri tidak mengambil tindakan sewajarnya. Oleh hal demikian, etnik Rohingya menjadi pelarian, dibelenggu dengan masalah identiti dan menjadi minoriti Muslim Myanmar ni sentiasa menanggung kesedihan serta hidup dalam penuh duka lara. Bukankah ini merupakan krisis kemanusiaan sejagat? Krisis kemanusiaan sejagat melibatkan penindasan yang berlaku kepada etnik Rohingya Muslim ini. Rakyat ini ditindas kerana orang Rohingya yang menyedari mereka menjadi sasaran bertindak menentang balas. Penentangan balas ini kemudian dijadikan alasan oleh pihak kerajaan untuk bertindak lebih kejam ke atas mereka. Ketika operasi ini berkembang ke Butterdown dan Maudan, beratus-ratus Muslim lelaki dan wanita dihumban ke dalam penjara. Ada yang diseksa dan dibunuh. Kaum wanita pula diroga. Lebih 1,000 orang terkorban dibunuh oleh Pak Rakhine. 3,000 hingga 4,000 cedera, 10,000 hilang dan manakala 115,000 hilang melarat di kemah penempatan sementara. Kekejaman ini menyebabkan sebahagian besar Rohingya melarikan diri ke tempat kediaman masing-masing. Antara penindasan etnik Rohingya yang mereka alami iaitu tragedi terbaru yang melanda mereka iaitu pembunuhan sebanyak 400 orang awam sejak 9 Oktober lalu. Lebih 430 buah kediaman di 3 buah kampung dibakar oleh tentera. Sekumpulan wanita dan kanak-kanak juga didapatkan dikurung dan dibakar hidup-hidup di Yang Kechau, Kaohsiung
30,000 orang menjadi pelarian di Rakhine. Tentera Myanmar juga melakukan menggunakan pelancar roket serta melepaskan tembakan daripada helikopter untuk membunuh penduduk Rohingya. Beberapa orang penduduk ditembak ketika cuba melarikan diri, bahkan ada juga penduduk dibakar hidup-hidup atas timbunan rumput kering. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, golongan masyarakat Rohingya ini menerima penindasan paling buruk di dunia. Mereka juga menghadapi masalah kebeluran iaitu sebanyak 60 kanak-kanak Rohingya menderita kurang zat makanan sekaligus mendedahkan mereka kepada wabak penyakit dan menjejaskan pertumbuhan fizikal dan mental. Diskriminasi ke atas pendidikan kanak-kanak Rohingya menyebabkan ramai kanak-kanak buta huruf terutamanya di kawasan Rakhine Utara. Bahkan mereka juga terpaksa menjadi buruh untuk melakukan kerja-kerja keras dan berat. Maka kemanakah tempat pelarian etnik ini? Etnik ini telah melarikan diri ke Bangladesh dan menetap di penempatan pelarian Kutu Palong yang kini merupakan penempatan terbesar di dunia. Namun, hanya kemah Kutu Palong dan Yarapara diiktiraf dan disedia oleh Suruhanjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR dan dikawal oleh kerajaan Bangladesh. Dianggarkan lebih 30,000 pelarian Rohingya berdaftar di dua kem ini. Selebihnya, ratusan ribu etnik Rohingya dikategorikan penduduk asing tanpa izin tinggal di luar kemah penempatan atau kampung. Dianggarkan juga lebih 200,000 orang pelarian yang berada di luar kemah dan mereka ini tidak berdaftar sebagai pelarian rasmi. Jumlah peningkatan pelarian ini memberi kesan ke atas Bangladesh, sedangkan isu ini sebenarnya dari Myanmar yang menafikan hak rakyat sendiri. Etnik ini terpaksa tinggal merata-rata tempat seperti di hutan dan perkebunan sepadan Myanmar dan Bangladesh. Mereka lebih rela duduk di kawasan tersebut daripada diseksa dan dibunuh oleh peganut Buddha dan Rakhine. Disebabkan peningkatan yang mencecah lebih 7,300,000 orang, mereka terpaksa pula berhadapan dengan krisis kemanusiaan dan keperluan asal hidup. Krisis yang dialami ialah binaan kemah di Kutu Palong di dunia sejak tahun 1992. Kemah ini hanya beratapan daun nipah dan plastik berdinding kataran liat. Kita boleh tengok di gambar ni keadaan suasana di penempatan Bangladesh. Sumber air bersih yang tidak mencukupi, tiada punca elektrik untuk kegunaan harian, kawasan mudah untuk dikedengarami air kerana tiada sistem saliran. Kesihatan juga terjejas. Bilangan etnik yang melarikan diri dari negara asal juga meningkat. Segelintir ada yang melarikan diri ke negara Malaysia. Negara Malaysia sebenarnya tidak mengiktirafkan satu pelarian Rohingya dan mengklasifikasikan mereka sebagai pendatang tanpa izin yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian, iaitu UNHCR. Negara Malaysia bukan negara pihak kepada Konvensyen Status Pelarian 1951 atau Protokol Status Pelarian 1967. Namun, atas dasar kemanusiaan, kerajaan membenarkan etnik Rohingya ini untuk tinggal sementara di negara Malaysia sebelum ditempatkan di negara ketiga oleh UNHCR. Bagi pemegang kad UNHCR daripada etnik Rohingya tidak mempunyai sebarang status, hak dan asas untuk mengemukakan sebarang tuntutan kepada kerajaan. Mereka yang membuat ketenteraman awan dan bertentangan dengan undang-undang negara akan diambil tindakan. Isu pelarian Rohingya menjadi hangat semula iaitu selepas sebuah bot yang membawa kira-kira 20 pelarian dari Rakhine dipintas Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM pada 16 April 2020. Namun sekarang ketika pandemik COVID-19 telah melanda Malaysia, kerajaan Malaysia tidak membenarkan mereka untuk mendarat di perairan kerana ia menyebabkan keselamatan nasional dan demi kedaulatan sepadan negara. Etnik Rohingya ini juga memberi ancaman keselamatan lain yang mana misalnya seperti rusuhan agresif yang dilakukan pada tahun 2017 di hadapan bangunan tabung haji di Jalan Tun Razak sehingga memaksa pasukan FRU dikerahkan untuk menahan mereka. Keadaan ini disebabkan amat membimbangkan dan membawa kesan jangka panjang kepada Malaysia yang kini menjadi negara tumpuan bagi pelarian Rohingya yang lari daripada penindasan di Rakhine Barat Myanmar sejak sekian lama. Oleh itu, tindakan yang perlu diambil terhadap krisis ini adalah yang pertama, iaitu menyediakan satu pejabat pertubuhan persidangan Islam iaitu OIC di Myanmar agar saluran bantuan dapat dilakukan melalui pejabat itu sendiri kerana pada ketika ini saluran bantuan yang sampai tidak pasti sama ada sampai atau tidak kepada sasaran ini. Maka pertubuhan harus bertindak dengan lebih efektif dan proaktif dalam menangani isu ini. Negara ASEAN juga harus membantu menyelesaikan konflik yang berlaku di Myanmar sebagai salah satu anggota ASEAN. Kedua, kerajaan Myanmar harus didesak supaya menambahkan dasarnya
yang melaksanakan pengusiran dan diskriminasi ke atas masyarakat Rohingya dengan meminda semula Burma Citizenship Law yang diluluskan pada 1982. Kerajaan Myanmar juga perlu didesak agar mengiktirafkan masyarakat Rohingya ini sebagai warga negara Myanmar berdasarkan bukti yang ada termasuk faktor sejarah. Dan yang terakhir, Malaysia menutup janji Aung San Suu Kyi iaitu hadiah Nobel untuk menadangi punca sebenar yang memberi kesan kepada penduduk tempatan Rohingya, iaitu pemberian kewarganegaraan dan status dan menjadikan bantuan kepada penduduk yang kehilangan tempat tinggal sejak 2012. Dalam meredakan ketegangan dan menggalakkan penyelesaian yang realistik serta berkekalan, Suu Kyi sepatutnya memperjuangkan hak masyarakat Rohingya di Myanmar sebagai penerima hadiah keamanan Nobel. Reaksi kepada solusi ketiga, pihak yang pro kepada Aung San Suu Kyi mendakwa Suu Kyi tidak mempunyai akses yang luas dalam entiti pertahanan negara itu. Sebaliknya, beliau mengatakan krisis Rohingya ini tidak lagi boleh dipertahankan. Sikap Suu Kyi ini jelas menunjukkan beliau berlepas tangan dalam menangani krisis ini. Malah beliau juga dibidas oleh Malaysia dalam sidang kemuncak ASEAN pada tahun 2018 di Singapura. Kesimpulan yang dapat saya buat di sini ialah isu keganasan terhadap etnik Rohingya bukan lagi merupakan masalah dalam Myanmar dan Asia. Bahkan ini menjadi isu global yang memerlukan perhatian dunia. Kerajaan Myanmar perlu bertindak secara bijak bagi menangani krisis ini melalui pengiktirafan pertubuhan masyarakat Rohingya. Konflik keganasan etnik Rohingya ini di Myanmar memerlukan langkah proaktif dan komitmen berterusan daripada pelbagai pihak untuk menangani bersama dan bukan hanya sekadar mengharapkan peranan PBB semata-mata. Negara-negara Islam perlu menyuarakan bantahan dan desakan terhadap keganasan etnik Rohingya di Myanmar. Seterusnya, negara kuasa besar juga perlu mengenakan sekatan ekonomi dan politik terhadap kerajaan Myanmar kerana telah mencaburi hak asasi manusia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Fatin. Selepas kita mendengar penjelasan saudari Fatin sebentar tadi, ianya sangat memberi sedikit sebanyak pengetahuan kisah di sebalik etnik Rohingya ini. Kita dapati etnik ini terpaksa melarikan diri ke negara lain untuk kesambungan nyawa kerana di negara mereka sendiri, kerajaan mereka ingin menghapuskan etnik Muslim Rohingya ini dan penindasan yang dilakukan terhadap etnik ini boleh dikategorikan sangat kejam kerana terdapat banyak kematian yang hampir mencecah beribu-ribu orang dan kematian ini adalah disebabkan oleh tentera Myanmar itu sendiri yang membunuh, membakar dan ada juga yang sampai ditanam hidup-hidup. Sangat tidak berperi kemanusiaan. Maka teknik ini mengambil tindakan untuk melarikan diri ke negara lain seperti Bangladesh dan Malaysia. Malaysia dianggap sebuah negara yang selamat dan negara Islam yang mudah untuk dimasuki kerana kurangnya sekatan di sempadan dan mudah mendapatkan akses kepada pekerjaan walaupun secara haram. Kita juga tahu bahawa bukan sahaja pelarian Rohingya yang datang ke Malaysia. Malahan ada juga pelarian dari Vietnam ke Malaysia. Dianggarkan seramai 252,350 pelarian Vietnam yang mendarat di Malaysia dan seramai 4,535 bayi mereka lahirkan. Maka disebabkan jumlah mereka yang terlalu ramai, Malaysia terpaksa mencari satu kawasan khas untuk menempatkan mereka, iaitu di Pulau Bidung, Terengganu. Namun kenapakah pelarian Vietnam ini berlaku? Untuk mendapatkan jawapan, saya menjemput panel kita yang kedua, iaitu saudari Nur Izzati. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, terima kasih kepada moderator. Okey. Baiklah, untuk menjawab soalan yang telah diutarakan, pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Sejarah Vietnam Orang Hanyut di Malaysia. Okey. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh.
Okey, baik, saya teruskan ya. Sejarah pelarian Vietnam, orang hanyut di Malaysia. Okey, baik. Sebenarnya saya nak menyentuh beberapa perkara saja. Okey, antara benda yang kita perlu ambil beratlah kena pandang untuk kita tahu kenapa terjadinya pelarian ni. Okey, kita tengok pada gelombang pelarian Vietnam. Pertama sekali dia ada beberapa fasa. Okey, sekarang ni kita berada di fasa sebelum Perang Indo-China 1. Okey, pada ketika itu pelarian Vietnam yang terlibat ialah mereka yang menyokong kemerdekaan, ya. Mereka menghalau tentera Perancis. Okey, kiranya mereka nak lepaskan Vietnam ni daripada dijajah. Okey, majoriti pelarian ketika itu ialah warga Vietnam, okey, warga Kemboja, Laos, okey. Kalau Vietnam ni dia terdiri daripada anggota Vietminh iaitu Parti Komunis Vietnam atau kita panggil Loa Sara. Okey, kerajaan Vietnam ni pada ketika itu dia tak peduli tau ada imigran yang masuk dan mula menetap di sepadan wilayah dia. Okey, yang sebenarnya imigran tersebut merupakan golongan komunis. Okey, golongan komunis ni juga bukan sekadar dia duduk kat Vietnam tu punya sepadan, dia juga masuk menjadi pelarian di negara Thailand. Okey, bila dia pelarian-pelarian Vietnam ni masuk ke negara Thailand, secara dasarnya apa yang kita nampak kerajaan Thailand menunjukkan bahawa dia tidak mengalukan pelarian. Walau bagaimanapun, kerajaan Thailand telah menawarkan kewarganegaraan kepada pelarian-pelarian tersebut. Okey, kita pergi kepada fasa seterusnya iaitu setelah Perang Indo-China 1 di mana melibatkan perang antara Vietminh iaitu pasukan komunis pasukan komunis di Vietnam, tak maaf ya, dan juga Perancis. Okey, dasar Thailand terhadap pelarian mula berubah, okey, sebab dia risau komunis akan mula berkembang di Thailand. Menurut Davis 2008, sekiranya pelarian ingin ke wilayah yang lain, mereka memerlukan kebenaran terlebih dahulu daripada pihak kerajaan Thailand. Okey, kita sekarang memasuki fasa terakhir iaitu Perang Indo-China 2 yang bermula pada tahun 1964. Okey, dalam perang ni kuasa luar dah mula masuk campur seperti Amerika Syarikat lah. Okey, dia nak tolong antara Perang Vietnam 2 ni dia nak tolong Vietnam Selatan menentang Vietnam Utara. Okey, walau bagaimanapun pada tahun 1973, okey, Amerika akhirnya mengundurkan diri dan membiarkan Vietnam Selatan ni berperang secara sendiri dengan Vietnam Utara. Okey. Dan secara rasmi pada 1973 tu Vietnam Selatan akhirnya tewas di tangan Vietnam Utara. Okey. Dan itulah akhirnya membawa dunia kepada menyaksikan fenomena pelarian gelombang kedua yang terbesar, di mana pelarian Vietnam mula menjadi pelarian ke negara-negara Asia Tenggara. Kalau dahulu Thailand je. Pada tahap ni dia dah mula masuk pada Malaysia, Indonesia. Okey, jadi sekarang ni saya akan tunjukkan pelarian masa garis masa bagi pelarian Vietnam di Malaysia. Okey. Tak lama lepas kejatuhan Vietnam Selatan tu, pada April 1975, sebulan selepas tu pendaratan pertama pelarian Vietnam telah tiba di Pulau Perhentian Besut. Okey. Lepas tu pendaratan ni kemudian disusuli dengan beberapa siri yang lain. Pada tahun 1977 pula, kita anggarkan lebih kurang 1,400 lagi orang pelarian. Okey. Lepas tu setahun lepas tu, bulan Ogos, kerajaan Terengganu terpaksa mengisytiharkan Pulau Bidong sebagai satu pusat penempatan pelarian Vietnam setelah mendapat arahan hasil daripada rundingan dengan kerajaan pusat. Walau bagaimanapun, kelihatan pelarian Vietnam ni punya isu semakin meruncingkan apabila pada November 1978 berlaku lagi satu pendaratan di Pelabuhan Kelang, kapal Hai Hong membawa lebih kurang 2,400 orang pelarian. Okey. Jadi pelarian yang mendarat di Kelang ni akhirnya dipindahkan juga ke Pulau Bidong dan pada akhir tahun
okey, lebih kurang 60,000 orang tinggal dekat Pulau Bidong pada masa tu. Walau bagaimanapun, sebahagiannya lebih kurang 20,000 orang kerajaan berjaya pindahkan kepada negara ketiga pada akhir tahun. Okey. Dan pada 1991 Pulau Bidong dikosongkan sepenuhnya. Okey, walau bagaimanapun ada lagi satu tahun yang memang saya asingkan daripada timeline tu, daripada garis masa tu sebab tahun ni lah kita tengok, okey, kemanusiaan yang Malaysia berikan dibalas oleh demonstrasi oleh pelarian Vietnam. Okay, di mana pelarian ni membuat rusuhan pada tahun 1990 apabila PBB, okay, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengambil keputusan memindahkan pelarian Bidong ke negara ketiga. Okay. Walau bagaimanapun pelarian ni dia tidak bersetuju disebabkan proses saringan yang ketat. Okay. Syarat nak hantar ke negara ketiga tu beratlah. Dia memerlukan golongan profesional. Kebanyakannya kita tahu golongan pelarian ni dia terdiri daripada beberapa lapisan masyarakat kan. Jadi tak semestinya semua golongan profesional. Okay. Pada awal-awal demonstrasi tu mereka hanya mogok lapar. Okay. Walau bagaimanapun hari demi hari sehingga mereka sanggup mencederakan diri sendiri. Okay. Dan perkara ini melibatkan Majlis Keselamatan Negara terpaksa masuk campur, okay, menggunakan kuasa. Kita adakan sesi rundingan dan kesemua penghuni ini dapat dipujuk dan dipindahkan sementara ke kem pelarian Sungai Besi sementara menunggu proses menghantar mereka ke negara ketiga. Okay. Tapi proses nak tunggu tu mengambil masa yang lama, okay? Sehinggalah kita dapati bahawa tak semua pada mereka ni akan dihantar ke negara ketiga tetapi terpaksa dihantar pulang semula ke Vietnam setelah krisis di Vietnam dapat diselesaikan. Oleh itu apabila pelarian ni dapat tahu je mereka akan dihantar semula ke Vietnam, okay, mereka meminta simpati, okay, menunjuk perasaan mereka dengan membuat rusuhan, okay, menyebabkan sehingga 3 blok kediaman kem transit Sungai Besi itu terbakar, okay, musnah. Dan yang menyadiskan rusuhan ini juga mengorbankan seorang nyawa pelarian dan mencederakan lebih kurang 10 orang anggota yang terlibat dalam operasi mengawal anggota keselamatan kita iaitu Pasukan Simpanan Persekutuan FRU, bomber dan polis hutan. Rusuhan ni pada tahun 1995 ni berlangsung selama lebih kurang 16 jam. Okey, macam yang saya kata tadi, saya terangkan tadi, rusuhan ni berpunca daripada sikap tidak puas hati lah dengan keputusan kerajaan. Okey, walau bagaimanapun, dia memang pelarian ni dia tak puas hati sebab nak hantar ke negara asal. Jadi dia masih mengharap supaya dipindahkan ke negara ketiga seperti Amerika, Perancis, Australia. Okey. Tapi seperti waktu mereka di Pulau Bidong tu, syarat dia masih sama, masih ketat. Okey. Oleh sebab tu mereka ni terpaksa dihantar pulang ke negara asal. Setelah rundingan diadakan beberapa kali, okay, antara Majlis Keselamatan Negara, okay, Kerajaan Malaysia, akhirnya mereka dihantar pulang. Okay, dan pencetus kepada rusuhan ditahan dan dihantar ke kem tahanan sementara di Pahang. Okay, kat sinilah saya nak cakap sebenarnya macam panel satu terangkan tadi, warga Myanmar kan, Rohingya di Malaysia. Sebenarnya negara kita terlebih dahulu telah menerima pelarian daripada Vietnam ya. Okey, sampai di situ saja saya rasa perkongsian saya. Saya harap mampu menjawab soalan. Terima kasih kepada panel kita Saudari Izzati. Nampaknya semakin banyak idea dibentang, semakin luas pengetahuan kita terhadap isu pelarian. Khususnya bagi isu-isu pelarian yang berkaitan dengan Malaysia. Rupanya sebelum menerima pelarian Rohingya, Malaysia telah terlebih dahulu menerima pelarian daripada Vietnam. Dan pendekatan yang diambil oleh pihak kerajaan Malaysia ternyata berbeza bagi setiap pelarian. Namun begitu, persamaan yang kita dapat lihat ialah punca terjadinya pelarian Myanmar dan Vietnam, iaitu disebabkan pergolakan di negara masing-masing. Walaupun dunia telah mengalami era globalisasi, namun masih terdapat
atau wujudnya pelarian yang masih berlaku pada hari ini. Oleh itu, penerangan yang lebih lanjut, kita jemput panel seterusnya, iaitu saudari Nur Sofia untuk membentangkan faktor-faktor yang melahirkan golongan pelarian. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Soalan yang menarik. Baiklah, saya akan memberikan sedikit gambaran dan penjelasan tentang faktor utama yang menyebabkan berlakunya pelarian. Pelarian terjadi disebabkan oleh beberapa faktor utama, iaitu disebabkan oleh krisis politik, disebabkan oleh ekonomi, peperangan dan juga perbezaan agama dan juga etnik, serta sumber makanan yang terhad dan orientasi seksual di negara asal. Jika dilihat dari segi aspek politik, pelarian tercetus kerana terdapatnya konflik dalam negara akibat politik, di mana terdapat beberapa golongan parti pembangkang yang mengubah haluan parti politik mereka. Sebagai contohnya di negara Hong Kong, kita dapat lihat bahawa pembangkang mereka ingin mengubah undang-undang menjadi tradisi di mana kebebasan bersuara menjadi terhad dan juga undang-undang diubah. Oleh itu, mereka menyebabkan kemarahan terhadap rakyat tempatan. Oleh itu, parti pembangkang telah melarikan diri ke negara yang berhampiran sekitarnya. Ianya dinamakan pelarian politik. Seterusnya, pelarian akibat daripada peperangan, di mana sebagai contohnya di negara Syria merupakan peperangan yang di negara Syria dilihat sangat kritikal kerana setiap tahun angka daripada angka pelarian meningkat setiap tahun dan pelarian Rohingya ni akan pergi ke negara-negara hos yang berdekatan seperti Iran, Lebanon, Mesir dan Iraq. Seterusnya adalah perbezaan pelarian daripada negara Myanmar, iaitu etnik Rohingya. Seperti yang diceritakan oleh panel 1 tadi, didapati bahawa etnik Rohingya merupakan etnik minoriti di kawasan Myanmar. Tetapi Myanmar tidak mengiktiraf mereka sebagai kerakyatan disebabkan perbezaan daripada segi bahasa, budaya, agama dan sebagainya. Oleh itu, mereka tidak disafkan taraf kewarganegaraan oleh oleh kerajaan Myanmar. Seterusnya adalah disebabkan oleh sumber makanan yang terhad. Kita dapat lihat di selatan Sudan Selatan, di mana tercetusnya peperangan persaudaraan yang menyebabkan bekalan makanan menjadi kurang serta kebuluran semakin meningkat akibat daripada peperangan tersebut. Kesimpulannya, PBB dan juga UNHCR perlulah berganding bahu dalam mengatasi krisis. PBB dan juga UCHNR perlulah mencari punca sebenar kenapa berlakunya pelarian yang berluasa di dunia ini, dan perlulah mengambil tindakan untuk mengawal dan
untuk mengawal dan mengatasi masalah pelarian dalam kalangan penduduk dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Nosofia, iaitu panel ketiga kita pada malam ini di atas penjelasannya. Sebentar tadi, panel ketiga saudari Nosofia ada menyatakan bahawa krisis peperangan yang berlaku akibat perang saudara di Sudan Selatan telah mengakibatkan berlakunya kebuluran. Hal ini dipandang serius kerana kebuluran menunjukkan peningkatan sepanjang tahun pada 2017 telah mencatatkan lebih 7 juta penduduk Sudan Selatan mengalami kebuluran dan negara hos tidak mampu memberikan bekalan makanan yang secukupnya. Oleh itu, pada pendapat saya, PBB dan Pertubuhan Bantuan Makanan FAO perlu berganding bahu dalam menyelesaikan masalah kekurangan makanan dengan memberi modal untuk menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan terancang. Namun terdapat juga faktor politik, agama serta etnik dan perang yang menyebabkan kadar pelarian mengalami peningkatan saban tahun. Terusnya, dipersilakan panel yang keempat iaitu Saudari Rahimah. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada moderator iaitu Saudara Aiman. Okey, sekejap ya. Okey, pertama sekali izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Rahimah Razak. Okey, saya akan membentangkan kertas kerja saya yang masih berkisahkan pelarian iaitu krisis kemanusiaan sejagat. Iaitu tajuk kertas kerja saya ialah kesan pelarian terhadap faktor keselamatan dan kesihatan di Malaysia. Okey, terdapat perbezaan definisi antara pelarian dengan parti iaitu pendatang asing tanpa izin. Pendatang asing tanpa izin atau dikenali sebagai parti ini merupakan golongan yang datang ke Malaysia atas sebab untuk mencari untuk mengubah nasib mereka iaitu daripada negara miskin untuk mencari sesuatu nasib di negara orang. Manakala definisi bagi pelarian bermaksud golongan yang melarikan diri akibat takut disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi dalam negara mereka. Okey, menurut Aizat Khairi menyatakan bahawa berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi orang pelarian cawangan Malaysia yang terletak di Kuala Lumpur melaporkan pada akhir Ogos tahun 2015 seramai 153,880 pelarian berdaftar dengan pejabat ini. Berdasarkan jumlah pelarian ini, seramai 143,050 pelarian adalah berasal dari negara Myanmar, terdiri daripada etnik Rohingya iaitu 48,800, etnik Chin 48,310, Muslim Burma 12,290 dan etnik Rakhine iaitu seramai 7,180. Selain itu, terdapat sejumlah golongan pelarian yang berasal dari luar rantau wilayah Asia Tenggara seperti pelarian dari Sri Lanka iaitu seramai 3,610, Pakistan 1,230, Somalia 1,100, Syria 970, Iraq 860, Iran 460 dan Palestin seramai 490 dan didapati melalui data yang dikaji seramai 57% golongan pelarian terdiri daripada lelaki manakala 43% adalah merupakan golongan wanita. Apa yang saya ingin bahaskan dalam kertas kerja saya ini ialah tentang faktor
tentang kesan pelarian dalam faktor keselamatan dan kesihatan dalam Malaysia, iaitu negara kita sendiri. Okey, faktor kesan daripada pelarian melalui faktor keselamatan ialah pemerdagangan manusia. Pelarian daripada negara-negara miskin seperti Vietnam, Filipina, Bangladesh dan terutamanya Rohingya mencemarkan imej negara Malaysia sekaligus mengancam keselamatan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana pelarian-pelarian ini pelarian-pelarian ini terjebak dalam isu pemerdagangan manusia. Menurut Intan Suria Hamzah, Siti Daud dan Nur Azizan Idris pada tahun 2016 menyatakan bahawa negara Malaysia pernah digemparkan dengan penemuan 139 kubur yang dikesan pihak berkuasa di 28 kem transit yang dibina oleh sindiket pemerdagangan manusia di sepanjang sepadan negara Malaysia Thailand di Wan Kelian Perlis. Ketua Polis Negara juga mengatakan iaitu Tan Sri Khalid Abu Bakar telah mengerahkan kira-kira 300 anggota pasukan komando VAT 69 ke kawasan terbabit untuk menggeledah hutan tebal di sepanjang sepadan Malaysia Thailand bagi mengesan aktiviti dan bukti-bukti pemerdagangan manusia. Hal ini menyebabkan keselamatan negara terjejas kerana dikhawatiri bahawa banyak kes-kes seperti pemerdagangan manusia ini menggunakan senjata api yang ini boleh membuatkan penduduk di negara Malaysia tercedera dan hal ini juga sekaligus dapat mencemarkan nama Malaysia. Okey, faktor keselamatan kedua, kesan keselamatan kedua ialah peningkatan kadar jenayah. Peningkatan kadar jenayah seperti mencuri, merompak dan meragut menyebabkan penduduk hidup dalam ketakutan dan tidak lagi berasa selamat apabila ingin keluar dan melakukan aktiviti seharian seperti keluar bekerja, pergi ke sekolah, keluar berniaga dan keluar beradah. Hal ini dikatakan demikian kerana penduduk Malaysia khususnya mengatakan bahawa rumah mereka sendiri adalah merupakan satu tempat yang paling selamat pada masa kini. Hal ini dikhawatiri bahawa jika mereka keluar rumah untuk melakukan aktiviti-aktiviti seharian tersebut, mereka akan terlibat dengan jenayah yang dilakukan oleh golongan pelarian. Okey, hal ini berlaku kerana pekerjaan biasanya akan diberikan keutamaan kepada rakyat tempatan terlebih dahulu berbanding dengan pelarian, dan jika diberikan pekerjaan, gaji yang didapati sangat sedikit dan tidak mampu menampung hidup di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Kuala Terengganu. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan pelarian tertumpu kepada bandar-bandar besar. Seperti yang kita sedia maklum, bandar-bandar besar memerlukan kos sara hidup yang sangat tinggi untuk meneruskan kehidupan. Hal ini bukan sahaja berlaku terhadap golongan pelarian, malah kepada penduduk tempatan. Oleh sebab itu, disebabkan kesempitan hidup, pelarian-pelarian seperti Rohingya, Filipina dan Kemboja terpaksa melakukan jenayah untuk mendapatkan wang untuk membeli keperluan asas seperti makanan dan minuman untuk meneruskan kehidupan. Seperti apa yang kita tahu, sebagai manusia kita memerlukan keperluan asas seperti makanan dan minuman. Dan jika kita tiada wang untuk membelikan, maksudnya kita berada di tahap yang darurat, kita lapar dan kita macam mana pun kita perlu mencari wang untuk membeli makanan. Oleh itu terjadinya peningkatan kadar jenayah dalam golongan pelarian. Okey, yang seterusnya, isu keganasan.
seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat tinggi nilai kemanusiaannya terhadap golongan pelarian. Namun, jasa baik Malaysia selama 12 tahun menempatkan pelarian Vietnam atau di Pulau Bidong, Terengganu bermula tahun 1978. Jasa baik kerajaan ini membenarkan mereka menopang di situ dibalas dengan demonstrasi berdarah pada awal 1990-an. Tunjuk perasaan itu bermula apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBBB membuat keputusan untuk mengeluarkan mereka dari situ untuk dihantar ke negara ketiga tetapi dengan bersyarat di mana melalui proses saringan di mana hanya yang layak saja akan dihantar ke negara ketiga, manakala yang selebihnya akan dihantar pulang ke negara asal. Seperti apa yang diterangkan oleh panel kita yang kedua tadi, iaitu Saudara Zati. Kemuncak tunjuk perasaan itu memang menggerikan kerana ramai yang mencerahkan diri sendiri selepas mogok beberapa hari. Mereka menikam badan dengan senjata tajam. Mereka mahu menunjukkan tanda protes kepada PBB walaupun mereka tidak menyerang pihak kita, namun kita terpaksa hadap kerana bertugas di bahagian keselamatan. Contohnya bagi pihak berkuasa iaitu polis, askar dan yang bertugas untuk mengawasi pelarian itu. Hal ini merunsingkan pihak kerajaan kerana walaupun mereka tidak mengapa-apakan kita, tetapi kita harus negara Malaysia ini berwaspada kerana takutnya terjadi penduduk tempatan yang terkena atau tercedera daripada demonstrasi ini. Demonstrasi itu berakhir dengan aman selepas beberapa perundingan dan akhirnya semua penghuni di Pulau Bidun dipindahkan ke kamp Sungai Besi sementara menunggu proses menghantar mereka ke negara ketiga. Okey, untuk kesan daripada pelarian terhadap faktor kesihatan di Malaysia, salah satunya ialah pelarian ini merupakan pembawa wabak dan bakteria yang berbahaya. Isu pelarian yang berlaku di Malaysia juga ini membimbangkan penduduk Malaysia tentang tahap kesihatan Malaysia yang semakin meruncing dari semasa ke semasa. Hal ini dikatakan demikian kerana isu pelarian Rohingya, Vietnam dan Bangladesh yang memasuki Malaysia menyebabkan penduduk Malaysia terdedah dengan penyakit berjangkit seperti TB atau untuk kes yang terbaru tentang pandemik COVID-19. Hal ini merusingkan pihak kerajaan Malaysia dan kerana hal ini boleh menyebabkan tahap kesihatan di Malaysia semakin meningkat. Maksudnya kadar kematian meningkat di negara Malaysia. Kerana golongan pelarian ini dia memasuki Malaysia haruslah tidak membuat saringan kesihatan. Maksudnya isu ini tidak menjadi masalah atau merisaukan penduduk Malaysia jika pelarian yang membuat saringan kesihatan terlebih dahulu sebelum memasuki Malaysia kerana mereka akan dirawat terlebih dahulu jika mempunyai penyakit berjangkit seperti TB dan COVID-19 ini. Namun, apa yang merisaukan ialah pelarian yang memasuki Malaysia menggunakan jalan tikus di Langkawi atau laluan perairan di Sabah. Hal ini dikatakan demikian kerana apa yang kita tahu sekarang ini iaitu virus COVID-19 ini sangat-sangat cepat menular disebabkan oleh salah seorang yang menyebabkan bilangan pesakit yang menghidapi COVID-19 ini meningkat. Hal ini didapati bahawa memang faktor utama yang menyebabkan peningkatan pesakit COVID-19 ini berpunca daripada pelarian. Hal ini akan menyebabkan keadaan Malaysia ini semakin membahaya untuk konteks COVID-19 ini. Okey, seterusnya pelacuran. Aktiviti pelacuran atau dikenali sebagai hamba seks tidak asing lagi di Malaysia dalam kalangan pelarian seperti Vietnam, Thailand dan China.
Hal ini diketahui kerana pihak berkuasa yang menyerbu pusat urut atau dikenali sebagai rumah urut dan menjumpai warga-warga asing ini yang mempunyai kad pelarian UNHCR. Hal ini dikatakan demikian kerana hal ini merusingkan pihak kerajaan dalam konteks kesihatan kerana kes HIV di Malaysia semakin hari semakin meningkat dan menyebabkan kadar kematian disebabkan kes ini semakin tinggi. Penyakit ini tidak boleh diubati dan dirawat disebabkan tiada obat atau vaksin yang dijumpai sehingga saat ini. Apa yang kita lihat sekarang ni dari dulu sehingga sekarang, isu tentang pelacuran HAM besar ini sering keluar atau sering terpapar di dada-dada akhbar atau berita-berita yang dilaporkan. Hal ini sangat merusingkan pihak kerajaan Malaysia kerana penyakit ini tidak dapat dikatakan tidak dapat sembuh kerana obat atau vaksin tidak pernah dijumpai. Okey, pelarian yang terlibat dengan kegiatan ini disebabkan ditipu dan disebabkan oleh kesempitan hidup untuk mencari wang menampung kehidupan kerana pelarian sukar untuk mendapat pekerjaan di Malaysia disebabkan status mereka. Seperti apa yang saya terangkan tadi, pelarian ini sangat sukar untuk mendapatkan pekerjaan kerana pekerjaan itu akan diutamakan oleh penduduk tempatan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan mereka susah untuk mencari sumber kewangan untuk menampung kehidupan. Lebih-lebih lagi seperti yang saya cakapkan sebentar tadi, golongan pelarian ini memang tertumpu di kawasan-kawasan bandar yang besar, iaitu Kuala Lumpur. Okey, kesimpulan daripada kata kerja yang saya buat ini, pelarian merupakan salah satu isu yang bersifat global kerana berlaku di mana-mana sahaja negara, terutamanya di negara-negara yang maju dan juga sedang membangun. Dan khasnya dalam konteks saya ini saya fokuskan kepada Malaysia. Malaysia dikenali sebagai negara yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi kerana menerima jumlah pelarian yang ramai untuk tinggal di dalam negara walaupun Malaysia bukanlah sebuah negara pihak kepada Konvensyen Status Pelarian 1961 atau Protokol Status Pelarian 1967. Namun begitu, disebabkan kebaikan yang diberikan kepada golongan pelarian, tak kira pelarian Rohingya ke, Myanmar ke, Vietnam ke, khususnya dalam hal ini memberi kesan khususnya dalam faktor keselamatan dan kesihatan penduduk Malaysia itu sendiri. Okey, itu saja daripada pembentangan kertas kerja saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kita iaitu Saudari Rahimah atas pembentangan tersebut. Selepas apa yang dijelaskan oleh Rahimah, kita dapat mengetahui kesan yang terjadi ekoran daripada isu pelarian yang berlaku di Malaysia, khususnya dalam keselamatan dan kesihatan di Malaysia. Di sini dapat disimpulkan bahawa pelarian memberikan kesan yang buruk terhadap keselamatan Malaysia, iaitu memberikan kesan kepada pemerdagangan manusia, peningkatan jenayah di kawasan-kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Terengganu, dan isu keganasan yang berlaku disebabkan oleh isu pelarian yang berlaku di Malaysia. Selain itu, pelarian juga memberikan kesan kepada tahap kesihatan penduduk di Malaysia. Hal ini berlaku disebabkan oleh pelarian yang datang ke Malaysia ini tidak membuat sebarang saringan pemeriksaan dan menyebabkan punca mengapa wabak berbahaya seperti TB dan yang terkini virus COVID-19 ini menjadi semakin hari semakin teruk dan menular dengan cepat. Selain itu, aktiviti atau kegiatan pelacuran atau seks bebas yang dilakukan oleh golongan pelarian khususnya pelarian Vietnam, Thailand dan China yang mempunyai kad
pelarian UNHCR. Hal ini menunjukkan pelarian yang memasuki Malaysia ini lama-kelamaan memberikan kesan atau membawa keburukan terhadap negara Malaysia. Seterusnya kita pergi ke panel kita yang kelima ataupun yang terakhir, iaitu saudari Nur Fazila untuk mengupas isu tentang pelarian ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazila Zawani akan menerangkan serba sedikit tentang tajuk saya, iaitu dasar negara terhadap penerimaan pelarian. Okey, seperti yang kita tahu, isu hak dan perlindungan terhadap golongan pelarian antarabangsa bukanlah baru. Ia merupakan isu yang menjadi perbahasan, perdebatan dan kajian di peringkat global. Dalam konteks Malaysia, pelarian Filipina yang berada di Sabah tidak terpinggir dari berdepan dengan masalah mendapatkan hak dan perlindungan. Begitu juga dengan pelarian Rohingya dari Myanmar yang memasuki Malaysia untuk mendapatkan perlindungan. Okey, mengapakah Malaysia menerima pelarian ini? Okey, seperti yang diketahui, Malaysia tidak menyertai Konvensyen Geneva Pelarian 1951 dan Protokol 1967 berhubung memberikan perlindungan terhadap golongan pelarian antarabangsa. Kesannya, Malaysia tidak mengiktiraf dan tidak menyediakan peruntukan khusus sama ada menerima kemasukan dan memberikan perlindungan terhadap pelarian. Atas dasar kemanusiaan, kerajaan membenarkan parti yang memegang kad UNHCR untuk tinggal sementara di negara ini sebelum ditempatkan di negara ketiga oleh UNHCR menerusi dasar satu kes ke satu kes. Berlakunya penghapusan etnik secara besar-besaran menjadikan mereka terpaksa melarikan diri dari kampung halaman dan mempertaruhkan nyawa untuk segala kemungkinan. Hal ini menyebabkan mereka melarikan diri ke negara sekitarnya untuk mendapatkan perlindungan keselamatan. Timbalan Presiden UMNO, Muhammad Hassan pernah menyuarakan pendapat agar ASEAN memulakan perbincangan dengan Myanmar bagi membolehkan kumpulan ini kembali hidup aman tanpa risau dengan taruhan nyawa. Okey, ataupun Malaysia perlu memikirkan dasar keselamatan. Malaysia perlu memikirkan dasar keselamatan yang akan dihadapi oleh negara jika kemasukan pelarian ini semakin meningkat. Malaysia tidak mempunyai pilihan dan terpaksa menolak pelarian yang menaiki bot dari kawasan perairan Malaysia walaupun keadaannya yang sangat syarat dengan pelarian. Hal ini kerana jika kerajaan membenarkan, maka akan lebih banyak. Walaupun begitu, pihak keselamatan Malaysia masih mempunyai sifat kemanusiaan dengan mengedarkan makanan kepada pelarian di dalam kapal sebelum mengeluarkannya dari perairan Malaysia. Dasar keselamatan juga perlu ditekankan seperti penyebaran wabak penyakit daripada pelarian tersebut. Sebagai contoh, hasil saringan yang dilakukan kepada etnik Rohingya di Kulai mendapati 13 daripada mereka positif COVID-19, manakala 396 negatif dan 250 lagi masih menunggu keputusan. Seperti yang diketahui, mereka juga merupakan penyebab berlakunya penyebaran wabak penyakit seperti TB yang merupakan penyakit berjangkit bawaannya. Hal ini kerana mereka tidak melakukan sebarang pemeriksaan kesihatan sebelum memasuki negara ini. Bantuan kepada mereka ini penting, namun ianya tidak akan berjaya sekiranya hanya Malaysia sahaja yang seakan beria-ia membantu, sedangkan UNHCR dan negara ASEAN yang lain seakan melepaskan tangan dan tidak membuat apa-apa keputusan.
Kemasukan pelarian ini akan menyebabkan kadar jenayah yang semakin berleluasa. Sebagai contoh, kes pembunuhan sesama mereka sekitar ibu kota yang berpunca dari negara asal. Mereka juga terbabit dalam kegiatan ragut, pecah rumah dan samun. Manakala ada juga daripada kalangan mereka yang mengambil keputusan untuk melakukan perkara yang tidak baik seperti meminta sedekah. Kelakuan mereka ini mencemarkan imej negara kepada pelancong luar yang beranggapan mereka ini adalah warga tempatan sedangkan mereka ini merupakan pelarian dari negara luar. Okey, status pelarian dalam Undang-Undang Malaysia. Pemegang Kad Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNHCR daripada etnik Rohingya tidak mempunyai sebarang status, hak dan asas untuk mengemukakan sebarang tuntutan kepada kerajaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, hasil semakan kementerian itu mendapati Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM tidak pernah mendaftarkan pertubuhan atas nama Rohingya atau mana-mana etnik Rohingya di Malaysia. Pertubuhan yang mewakili etnik Rohingya di Malaysia adalah tidak sah di bawah Akta Pertubuhan 1966 iaitu Akta 335 dan boleh diambil tindakan mengikut lunas dan undang-undang. Seramai 179,521 pemegang kad UNHCR menetap secara sementara di Malaysia. Daripada sejumlah itu, 56.6% atau 101,584 orang adalah daripada etnik Rohingya. KDN ingin menegaskan Malaysia bukan negara pihak kepada Konvensyen Status Pelarian 1951 atau Protokol Status Pelarian 1967 sekaligus tidak mempunyai rangka kerja perundangan atau pentadbiran yang mengawal status dan hak pelarian di negara ini. Oleh itu, kerajaan tidak mengiktiraf status pelarian dan mengklasifikasikan mereka sebagai parti yang memegang kad UNHCR. Namun, Malaysia telah menyelarakan beberapa hak perlindungan, antaranya hak mendapatkan perlindungan suaka. Golongan yang meninggalkan negara asal kerana terdedah kepada ancaman bahaya dan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan daripada negara-negara lain. Yang kedua, hak tidak dihantar pulang. Ini merupakan satu prinsip yang melarang negara penerima dari menghantar pulang golongan pelarian ke negara asal atau ke mana-mana tempat yang memberikan ancaman keselamatan kepada mereka. Ia tertakluk dalam artikel 33 Konvensyen Geneva 1951 dan 1967. Hak tidak didiskriminasikan. Walaupun golongan ini bukan merupakan warga negara bagi negara yang didatangi mereka, namun mereka mempunyai hak untuk tidak didiskriminasikan. Antara undang-undang antarabangsa telah dibentuk bagi melindungi mereka dari didiskriminasikan ialah Perjanjian Antarabangsa tentang Hak Sivil dan Politik ICCPR 1966 melalui Akta 2 yang melindungi hak tanpa sebarang perbezaan sama ada ras, warna, agama, bahasa, politik atau pandangan lain. Hak pendidikan kanak-kanak pelarian. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan dan perkara ini dinyatakan secara jelas dalam artikel 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia UDHR. Malaysia merupakan sebuah negara yang menandatangani CRC 1989 pada tahun 1995 yang bertanggungjawab memastikan setiap kanak-kanak di Malaysia mendapat pendidikan tanpa mengira status warga negara. Okey, kesimpulannya, isu hak dan perlindungan terhadap golongan pelarian ini merupakan isu yang dihadapi secara global. Seharusnya perkara ini diberikan perhatian dan tindakan sewajarnya kerana ia bukan sahaja melibatkan soal kemanusiaan, malah perkembangan peradaban masyarakat Islam.
Suruhanjaya tinggi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bagi pelarian telah melaporkan bahawa kebanyakan pelarian dan pemohon suaka di dunia adalah terdiri daripada orang-orang Islam. Seharusnya umat Islam peka terhadap isu-isu yang berkaitan saudara-saudara seagama mereka. Itu saja pada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel terakhir kita iaitu Saudari Nofazila atas penjelasan tersebut. Lepas apa yang dijelaskan oleh Saudari Fazila, kita mendapati bahawa terdapat beberapa dasar negara terhadap penerimaan pelarian ini. Antaranya atas dasar kemanusiaan dan juga atas dasar keselamatan negara yang mana keadaan ini bukan sahaja masalah bagi Malaysia tetapi juga merupakan masalah antarabangsa. Walaupun Malaysia tidak menyertai Konvensyen Geneva Pelarian 1951 dan Protokol 1967 berhubung perlindungan terhadap golongan pelarian antarabangsa, namun Malaysia juga tetap menghulurkan tangan dan mengganding bahu bersama-sama dengan negara serantau memberikan perlindungan terhadap golongan yang memerlukan ini. Apa yang saya dapat simpulkan daripada pembentangan ini bahawa faktor utama berlakunya isu pelarian ini adalah disebabkan berlakunya pergolakan di negara asal mereka seperti perang dan penghapusan etnik atau nama lainnya genosid. Perkara ini kita tidak boleh memandang enteng disebabkan ianya mampu memberikan kesan yang negatif kepada sesemua negara seperti keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Justru diharapkan kajian semula dapat dilakukan ke atas pemberian kad UNHCR ini disebabkan pemilik kad UNHCR ini mempunyai kebebasan untuk masuk dan keluar ke dalam sebuah negara seolah-olah mereka tidak mempunyai seolah-olah mereka ini bebas akan undang-undang serta negara asal bagi pelarian ini juga perlulah mengganding bahu dengan negara serantau dalam mengatasi isu pelarian ini. Sekian saja daripada kami. Yang buruknya datang daripada kami, yang baiknya datang daripada Allah. Sekian saja daripada kami. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi pada masa akan datang. Okay, terima kasih.